Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika. Alayya wa abu dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Bulaka bi ni'matika alayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Malam ini Allah izinkan kita untuk terus bersiaran ke udara lagi atas talian dalam misi munajat umat kita. Alhamdulillah, kita yakin dan cukup yakin dengan hadis Nabi SAW, yakni doa silahul mu'min, doa itu senjata bagi orang mukmin. Dan kita cukup yakin dengan keberkesanan dalam kita berjemaah, berdoa secara berjemaah. Ini jemaah itu ada barakahnya. Dengan wasilah, dengan tawasul bikiraati suratul Fatihah, dengan tawasul membaca suratul Fatihah, kalamullah. Dan alhamdulillah kita berhadapan dengan masalah tapi tidak berhadapan dengan isunya. Tadi dalam sesi talaki kita, alhamdulillah Allah izinkan untuk kita perincikan perbahasan soal jawab kita tentang kehidupan dan akidah, yakni kepercayaan kita yang bersendikan kepada tauhid. Dan kita cuba menyelami tentang perbahasan masalah yang mana perbahasan tentang isu. Jadi tadi ada, nanti saya akan upload semula rakaman untuk di FB untuk tatapan semua. Dan mana yang mengikuti tadi, saya kira ada poin-poin penting, cukup penting untuk kita peralusi. Sebab lagi faham, lagi cepat kita menghayati, memperhalusi tentang persoalan isu dan masalah ini, maka kita akan faham apa itu yang dinamakan sunatullah, takdir Allah. Dan kita hari ini tidak cukup dengan kita hanya melihat pada sudut perbuatan amal kita yang kita sangka kita beramal, tapi kena ingat amalan itu suruhan, ujian itu adalah penentuan. Kadang-kadang kita beramal lalu ujian yang dinamakan masalah itu kita gagal memahami isunya, lalu amalan yang kita lakukan itu kita bimbang menjadi habban mansura, debu berterbangan. Kita bimbang menjadi amalan yang hanya seperti buih di atas permukaan laut. Buktinya apa? Buktinya kita beramal tapi masih lagi dalam hati ada sangka-sangka. Masih lagi dalam hati berkira-kira. Masih dalam hati ada buruk sangka. Bersangka-sangka, lepas tu buruk sangka. Kemudian kita banyak ikut sangkaan kebanyakan manusia atas muka bumi yang kebanyakannya itu menjauhkan kita pada jalan untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Terutama dalam perbuatan perjalanan hidup kita, yang mana berhadapan dengan susah senang, buruk baik. Dan semua itu kita kena tahu isu utamanya apa.
Masalah itulah tindakan. Masalah itu persoalan yang mana persoalan yang sepatutnya menghasilkan, membentuk tindakan. Baru datangnya af'al, perbuatan yang mana tindakan itu kita gerakkan dengan izin dan kudrah iradah Allah Ta'ala kita melakukan. Bukan untuk memikirkan isu itu lagi. Isu itu adalah perkara yang utama, pokok, yang besar. Yang dalam isu ada masalah. Masalah itu adalah tindakan yang perlu kita bentuk. Af'al yang perlu kita gerakkan. Yang dinamakan sebagai perbuatan taat. Perbuatan taat yang kita lakukan itu adalah penyataan daripada kefahaman kita tentang isu. Contoh, isu adalah tentang meyakini rezeki. Itu isu paling besar. Contoh, kan isu dalam bab kita mengurus takbir, kehidupan muamalah, kata berkaitan tentang duit sebagai contoh. Duit, terjemahan daripada rezeki. Furuk, pecahan, salah satu perbahasan rezeki. Dalam kita nak memahami isu pokok, kita sedang berhadapan dengan isu apa? Isu rezeki. Jadi isu rezeki ini, apa tindakan kita? Kalau kita faham tentang isu utama dia apa, maka tindakan kita itu mestilah reflect kepada isu itu. Contoh, isunya adalah untuk meyakini rezeki Allah. Maka tindakan yang kita akan lakukan adalah dengan menterjemahkan ketaatan. Masalah akan timbul, persoalan akan timbul kat situ. Persoalan satu, bila dia tak faham tentang isu rezeki, persoalannya dia akan melakukan kemungkaran, dia akan melakukan perkara yang bertentang dengan syarak, dia akan datang pergaduhan, itu masalah timbul. Tapi kalau dia faham tentang isunya adalah tentang rezeki, isunya tentang rezeki, tentang apa? Meyakini rezeki. Lalu kita pun menyelesaikan isu itu dengan ilmu. Lalu ilmu itu kita perdalami tentang rezeki. Yang ini tentang siapa? Tentang Allah lah. Maka datanglah tindakan, masalah, persoalan tadi terjawab. Kan? Datanglah tindakan, masalah tu yang timbul daripada isu. Jelas? Okey. Masalah timbul pada isu. Siapa yang mungkin baru ikut malam ni, tiba-tiba saya buka isu dan masalah, boleh rujuk balik nanti saya akan upload balik kuliah talaki tadi. Saya nak respon daripada pengajian pagi tadi ya. Sebab tu penting. Sebab tu kita takkan repeat benda yang sama jemaah sekalian. Walaupun kita selalu ada setiap minggu. Tapi perhatikan baik-baik. Agar timbul perbincangan-perbincangan yang mana perlu diperhalusi. Perlu difahami. Sebab kita tidak duduk pada perkara yang sama. Takkan sama jemaah sekalian. Walaupun hari yang sama. Hari ni hari Ahad. Hari yang sama. Tapi perjalanan kita berbeza. Dengan suasana, dengan cuacanya. Walaupun jalan yang sama. Saya pergi kuliah jalan yang sama. Tapi suasana berbeza. Sebab apa? Sebab yang mencipta dan menjadikan Allah yang Maha Esa. Allah yang tidak bergantung dengan makhluk. Allah yang bersifat istighna. Allah yang bersifat qiyamu ta'ala binafsih. Jadi ini penting untuk kita mengenal Allah. Supaya kita tidak selalu serabut dengan kehidupan yang takkan sama. Orang yang tak faham, dia akan nampak perubahan itu. Lalu dia akan jadi satu benda yang keliru. Dia jadi serabut. Sebab apa? Sebab perubahan itu berlaku. Kejap lain. Memang berlaku perubahan. Sebab dia takkan sama. Nampak? Orang yang anggap sama adalah orang yang tidak jumpa punca, tidak jumpa isu. Lalu dia akan datang istilah bosan. Sebab orang beriman tidak bosan. Sebab orang beriman dia fokus kepada isu dan dia faham isu apa. Isu pokoknya apa? Isunya rezeki. Apa isu rezeki ni? Meyakini tentang rezeki. Apa timbul masalah nanti? Kalau kita tak faham isu ini, maka timbullah permasalahan, persoalan tentang datanglah kira-kira cukup ke tidak. Datanglah kita fikir, macam mana ni? Datanglah salah silap bulan, datang pergaduhan, datang konflik, datang dekat masalah ini. Tapi kalau kita faham isunya adalah tentang meyakini tentang rezeki, masalah yang timbul tadi, kita datang dengan solusi, dengan penyelesaian. Penyelesaian yang datang adalah mesti respon kepada isu. Okay, bila kita dah faham tentang isu, maka tak adalah isu lagi. Dah faham kan?
Tentang rezeki. Oh, isu sekarang ni saya tengah faham tentang rezeki. Okay? Nak memahami tentang rezeki. Okay, bila nak memahami tentang rezeki, maka syarat utamanya adalah faham dengan ilmu. Maka mendalamilah kita tentang ilmu tentang Allah. Belajarlah kita tentang mendalami, menghayati, memerhati tentang Allah. Dan mesti kena ada satu acuan ataupun satu bentuk tindakan yang berterusan. Dia tidak boleh mengenal ni kejap nak, kejap kenal, kejap ya, kejap tidak. Tak, dia kena ada konsistensi. Konsistensi itu datang dengan dipanggil istiqamah, datang dengan mujahadah, datang dengan kesungguhan. Yang mana kesungguhan kita untuk menuntut ilmu mengenai Allah. Walaupun kita dah khatam kitab saja tapi tak khatam faham lagi. Faham? Memang kita khatam kulit-kulit kita baca, dah khatam. Dah khatam tu tulisan saja, hati. Jadi nak hati ni ada istilah noktah ke? Tak ada. Sebab kita masih dihidupkan oleh Allah. Selagi mana kita dihidupkan oleh Allah, selagi itu permasalahan tu akan berlaku. Masalah tu persoalan. Yang datang pada isu tadi. Tapi kerana kita sudah ada tindakan untuk respon daripada isu untuk meyakini itu dengan kita sentiasa datang majlis ilmu. Kita kena ada satu contoh macam ni, kelas malam kita ni adalah sebagai latihan. Ini latih tubi. Ustaz malam ada ustaz ni. Inilah kita, sebab kita dah faham isu. Ya, ujian 24 jam. Ujian tak tunggu kita bersedia atau tidak. Masalah tu datang. Dia tak ada, okey, ni masalah ni dah bersedia ke belum? Bertuah ke tanya? Tak ada. Itu orang tutur kata, pepatah mengatakan malang tidak berbau. Tetapi, kita kena bersedia. Bagaimana nak bersedia? Kita faham isu lah. Memahami isu membantu kita untuk bersedia. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang ke-9, Arba'in Nawawi kan. Matan hadisnya tadi, mafhum hadisnya adalah apabila Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kalimah, kata Nabi kan. Ya, ini kalimah yang sangat powerful mas sekalian. Kepada seorang ya gulam, seorang kanak-kanak berumur bawah 10 tahun. Gulam, kanak-kanak, definisi kanak-kanak kita adalah bawah 10 tahun. Diajarkan tentang ihfazillah yahfazka. Iza sa'alta fas'alillah. Iza sta'anta fasta'in billah. Kemudian Nabi ajarkan lagi, sekiranya seluruh manusia nak memberi manfaat kepada kamu, tapi takkan mampu melainkan apa yang ditentukan oleh Allah manfaat kamu. Bukan manusia yang menentukan manfaat, tapi Allah yang menentukan manfaat itu. Sekiranya seluruh manusia nak memudaratkan kamu, dia poin kat sini dua, manfaat mudarat. Tapi takkan berlaku melainkan apa yang ditentukan oleh Allah mudarat itu. Maksud kata apa? Kita kena faham isu. Bukan sekadar masalah. Masalah ni tu. Bila orang nak datang, orang kata, itulah, orang kata inilah, itulah, inilah. Macam-macam lah orang kata. Kan? Masalah, orang kata apa? Perubahan iklim, perubahan. Macam-macam lah. Masalah. Ada je masalah kan. Masalah ada. Tapi kalau kita faham isunya adalah membincangkan tentang, meyakini tentang Allah, maka kita akan fokus. Kita akan mengatakan, ya Allah, angkatlah mudarat pada permasalahan ini. Ya Allah, tiada ada mudarat pada urusan ini. Mudarat hanya pada Engkau. Ya Allah, Engkau yang menentukan kadar mudarat yang berlaku atas aku. Maka aku mohon kepada Engkau, ya Allah, ketentukan manfaat. Kita kata Engkau tentukan bermaksud dengan ketentuan Allah, bukan kita menyuruh Allah tentukan. Tapi bila kita faham, maka kita pun akan jelas dalam meminta. Kadang-kadang kita meminta pun tidak jelas. Kita masih keliru dalam meminta. Kadang-kadang menggunakan doa dah betul lah, tapi hati kita tidak yakin. Maka di sini, rentetan daripada perbahasan kita siang tadi, kita nak simpulkan bahawasanya bila kita memahami isu dengan jelas, maka tindakan kita akan tepat. Isu kita adalah untuk meyakini tentang Allah, maka tindakan kita adalah menzahirkan ketaatan. Kalau kita yakin Allah itu maha bagi rezeki, perkara pertama yang kita kena buat adalah
Kita kena tunduk dengan Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Maka tunduk dengan sifat yang Allah nak. Mesti ada pada diri kita. Rezeki datang itu dengan sifat yang merendah, hauna. Sifat yang hatinya lapang. Lapang itu mesti datang dengan ketaatan. Dia tak boleh datang dengan keraguan. Dia tak boleh datang dengan kemelut yang ditimbulkan tentang isu tentang masalah. Tak ada lagi dah. Isu kita dah jelas. So tak ada isu lah. Kita dah jelas. Maka bila kita faham jelas, maka tindakan kita pun akan jadi tepat. Maka kita faham daripada hadis tadi, jemaah sekalian. Daripada hadis yang kita bacakan siang tadi. Sekejap. Allah. Sekejap, Saya bacakan balik matan dia, jemaah sekalian. Supaya kita boleh ambil faham dengan lebih mendalam, tepat, insya-Allah. Tadi saya baca sebentar lalu kan. Kita baca dan kita tengok huraian dia sikit. Bismillah. Alhamdulillah. Hadis yang ke-19. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqal ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis ni rawahu Tirmizi, hadis hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmizi, dan riwayat yang lain, ihfazillah tajidu amamak ta'arraf ila Allah fir rakha'i ya'rifka fi shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakul li yusibak wa ma asabak lam yakul li yukhti'ak wa'lam an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraj ma'al qarb wa anna ma'al usri yusra. Dalam riwayat yang lain yang bermaksud daripada hadis yang first tadi, yang bermaksud daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah duduk di belakang Nabi SAW di atas tunggangan pada suatu hari lalu. Bagi dia bersabda padaku, wahai anak, sesungguhnya aku ajarkanmu beberapa kalimah. Peliharalah Allah, nescaya Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah, nescaya engkau akan dapati dia di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka pintalah daripada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan daripada Allah. Ketahuilah bahawa kalau umat ini berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak mampu memberikanmu manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah buatmu. Sekiranya mereka berkumpul untuk memudaratkanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak mampu memberi mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah buatmu. Pena-pena telah diangkat dan suhuf-suhuf telah kering dakwatnya. Hadis rawahu Tirmizi, beliau berkata hadis ini sahih. Dalam riwayat selain At-Tirmizi, lafaznya ialah peliharalah Allah, nescaya engkau akan dapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah ketika senang, nescaya dia akan mengenalimu di ketika susah. Ketahuilah bahawa apa-apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, ia tidak akan menimpamu. Dan apa-apa yang akan menimpamu tidak akan tersilap. Ketahuilah bahawa kemenangan ada bersama kesabaran, kelapangan ada bersama kesusahan, dan kesukaran ada bersama kesenangan. Bersama, maknanya dia takkan terpisah. Maka ketika kita sedang berhadapan dengan susah, bersamanya senang. Jadi kesabaran, kemenangan bersamanya kesabaran.
Maka dia kena seiring sejalan. Jadi daripada sini jemaah sekalian, kalau kita lihat hadis ni dalam perbahasan kita nama isu dan masalah. Di sini kalau kita lihat dalam 12 kalimah yang diajarkan kepada Ibnu Abbas, yakni yang pertama, pelihara Allah, nescaya Allah akan memeliharamu. Terdapat orang yang memiliki takhrij ini takhrij daripada ini Al-Alamah Dr. Syekh Ali Jum'ah. Tempoh hari datang di Masjid Shah Alam 2 bulan lepas, 3 bulan, yang syarahkan Arba'in Nawawi ni. Baik. Terdapat orang yang memiliki tubuh badan yang sihat pada usia tua, lalu dia ditanya, bagaimana engkau boleh kekal sihat? Orang yang bertanya itu mesti menyangka bahawa jawapan ialah dia telah melakukan pemeriksaan kesihatan atau seumpamanya. Namun dia berkata, anggota badan ini telah kujaga ketika muda, maka Allah pula memeliharanya ketika aku tua. Oleh itu jagalah Allah dalam hatimu, nescaya Allah menjagamu daripada musuh dan orang yang bergembira dengan kesusahanmu, serta menjagamu daripada kecelakaan dan mudarat. Pelihara Allah, nescaya Allah memeliharamu. Terdapat satu kisah, ada seorang tua yang waktu tua dia badan dia sihat. Ini kupasan daripada Ihfazilah Yahfazka. Maka orang ni tanya, macam mana boleh sihat? Tua-tua ni sihat. Maka dijawabnya, kemungkinan kita akan menyangka dia menjaga kesihatan, buat pemeriksaan kesihatan. Tapi jawapannya adalah, namun dia berkata, anggota badan ini telah kujaga ketika muda. Mana waktu muda ni dia jaga untuk taat, maka Allah pula memeliharanya ketika aku tua. Nampak? Jadi satu contoh yang mana di saat kita dah tak ada daya, ketika Allah bagi kita daya, kita memperdaya, mendaya upayakan. Oh, terbalik ayat. Mendaya upayakan badan kita untuk ketaatan. Time kita boleh, time kita lemah, Allah jaga kita. Tu betul-betul. Jadi berbalik kepada tadi riwayat yang lain tadi kan. Makna ketika kita senang, kita ingat Allah. Waktu kita dah tengah susah, Allah ingat kita. Itu maksudnya. Ini penting ni mas sekalian. Sebab tu waktu muda atau waktu lapang, kalau kita sibuk dengan benda-benda yang tidak ada makna di sisi Allah, jadi bila kita sempit, kita akan disempitkan lebih teruk. Bila kita, kadang-kadang itu hati-hati. Bila kita sihat, kita bermaksiat. Bila ditimpa sakit, dari situ keluar perangai-perangai jahat kita. Jangan ingat sakit ni, jangan main-main. Sebab tu kita takut. Sebab tu tengah sihat, jangan kita buat benda-benda tak uhara. Sebab bila kita sakit, kita keluar perangai kita. Hati-hati. Time muda pun, jangan buat uhara. Nanti kan datang tentu, nanti kan menyusahkan orang. Hati-hati. Sebab tu time tengah lapang, tengah sihat, tengah muda, ingat. Tu Nabi kata 5 sebelum 5. Ini kata ihfazillah tadi, yahfazka. Dan pelihara Allah, nasihat engkau akan dapati dia di hadapanmu. Yang kedua, iaitu di depanmu daripada perkataan wijahah. Ini bermaksud daripada seperti yang mana kami lihat dari riwayat lain, amamak digunakan sebagai ganti tujahak. Hal ini bermaksud Allah sentiasa bersamamu dan mengabulkan permintaanmu. Maka setiap kali engkau mengingati Allah Azza wa Jalla dan memohon kepadanya, engkau akan mendapatinya di hadapan dan sentiasa bersamamu. Makna kata, apabila kita menjaga perintah Allah, ihfazillah dengan maksud menjaga segala ketaatan. Waktu kita memerlukan, di saat kita memerlukan, maka waktu itu Allah akan bersama kita untuk mengkabulkan apa yang kita mahukan. Allahu Akbar. Ini. Tapi itulah. Kita selalu kita cakap Allah kabulkan. Tapi dalam hati kita akan merasakan, ya Allah kabulkan. Itu hati-hati. Itu kadang-kadang hati-hati. Kita tak tahu keadaan hati kita ini. Sehingga kita diperjalankan dengan perbahasan permasalahan itu. Ya. Itu kata, ihfazillah yahfazka. Dan bila kita jaga Allah, dan Allah pelihara kita pula. Dan kita dapati, dan Allah akan berada bersama kita. Harapan kita sentiasa bersama kita di saat kita memerlukan waktu itu. Dan apabila kau meminta, maka pintalah daripada Allah. Kata-kata ini merumuskan tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan Allah dan menunjukkan keperkasaan Allah di hadapan makhluknya.
Jangan kau meminta sesuatu dari makhluk sedangkan Ahlullah berkata, kami adalah kaum yang tidak meminta atau menolak. Apabila suatu urusan datang daripada Allah, mereka menerimanya. Jika tidak, mereka tidak meminta-minta daripada manusia. Apabila mereka ingin meminta sesuatu, mereka hanya meminta kepada Allah. Allahu Akbar. Ini kita dah bincangkan tadi. Ya, ini bila kita meminta tu minta kepada Allah. Dengan manusia kita hanya bertanya saja. Just asking. Just kita bertanya. Tapi sebenarnya hakikat kita dah meminta kepada Allah. Ya Allah, aku nak minta pertolongan. Urusan-urusan hal-hal muamalah dunia ini, kita direct minta kepada Allah dan kita bertanya kepada manusia. Itu saja, bukan meminta kepada manusia. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan daripada Allah. Firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di sini kalimah ini menuntut daripadamu kesedaran, taubat, pengharapan, tawajuh dan ikhlas kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Oleh itu Al-Harawi telah mengarang kitab bertajuk Manazil dalam bab Sar'in baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan dihuraikan oleh ramai ulama, antaranya Ibnu Qayyim yang mengarang Madarij As-Salikin dan Kamaluddin Al-Qasyiani. Yakni dalam bab meminta kepada Allah ni, permintaan, pertolongan dan permintaan ni, maka datang satu sifat, mesti bersamanya sifat yang berharap sungguh Allah tolong. Kadang kita tak berharap kepada Allah nak tolong. Kita lebih berharap kepada makhluk yang tolong. Walhal kita belajar dengan sifat 20, kita faham adalah sifat wahdaniyah. Ini hanya Allah Ta'ala yang berkuasa untuk menyatakan segala-galanya. Tidak akan bergerak walau sesuatu la tatahraku zarratu biiznillah. Maka tidak boleh perkara itu selesai tanpa dengan Allah. Mesti dengan Allah. Maka perlulah kita dengan pengharapan yang setinggi-tingginya. Berharap sungguh-sungguh, tunduk dengan sebenar-benarnya. Maka di sini digariskan tentang kesedaran, taubat, pengharapan, tawajuh dan ikhlas kepada Allah, Tuhan sekalian. Yang ini yang kita nak bina hati kita ni, jemaah sekalian. Ketahuilah bahawa kalau umat ini berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak mampu memberikan manfaat kecuali dengan suatu yang telah ditentukan Allah buatmu. Oleh itu pujian hanyalah kepada Allah. Pujian hanyalah kepada Allah. Maksudnya memang tak ada siapa yang, kalau ada manfaat pun kita akan nampak manfaat itu sebenarnya perantara manusia, hanya yang mutlak mendatangkan manfaat itu Allah. Sebab itu kita alhamdulillah. Tak ada manusia yang boleh bagi manfaat pada kita. Walaupun dia berkata dia nak bagi manfaat, tapi manfaat itu ditakdirkan oleh Allah, lalu pujian hanya kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan kita hanya mengucapkan terima kasih kepada manusia yang menjadi perantara untuk menyampaikan manfaat itu. Hakikatnya manfaat itu adalah daripada Allah. Lalu kita pun memuja-muja Allah sahaja. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu cara dia. Sekiranya mereka berkumpul untuk memudarat kamu dengan sesuatu, nescaya mereka tidak mampu memberi mudarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah buatmu. Kalimah ini sama maksud dengan kalimah sebelumnya. Maka janganlah engkau takut melainkan Allah dan bertawakallah kepadanya dengan sebenar-benar tawakal. Yakni tidak ada mudarat atas segala apa yang Allah jadikan. Kita faham yang ini. Maka jangan takut hal keadaan itu memudaratkan kita. Tapi takutlah Allah yang mendatangkan mudarat melalui keadaan itu. Ini halus. CP. Tapi perlukan latihan yang tepat. Kadang-kadang kita terkesan dengan keadaan yang mendatangkan mudarat. Walhal mudarat tidak akan datang melalui keadaan itu. Kerana mudarat hanya datang dengan ketentuan Allah. Lalu yang kita takut bukan dengan keadaan itu. Yang kita takut adalah Allah yang mendatangkan mudarat melalui keadaan itu. Lalu kita pun bertawakal kepada Allah. Ya Allah, angkatlah mudarat yang ada pada masalah ini. Ya Allah, angkatlah mudarat pada penyakit ini. Bukan penyakit itu yang kita takutkan, tapi mudarat yang Allah turunkan kepada penyakit itu. Sekiranya mudarat itu turun pada penyakit itu, sekiranya mudarat itu ditakdirkan Allah berlaku atas kita, mudarat itu yang kita takut. Tapi bukan penyakit itu yang memudaratkan kita. Penyakit tidak mampu memudaratkan, melainkan apa yang ditakdirkan mudarat ada pada penyakit itu. Lalu caranya adalah, ya Allah, engkaulah yang memiliki mudarat itu. Engkau jualah yang menguasai mudarat di langit dan di bumi.
kau angkatlah mudarat pada penyakit ini. Tiada ada mudarat pada penyakit. Mudarat hanya pada Engkau, ya Allah. Tiada ada mudarat pada urusan ini. Mudarat hanya pada Engkau, ya Allah. Jadi mudarat ni kesannya adalah melarat. Melarat, tak selesai-selesai. Penyakit tak sembuh-sembuh. Maksud takut Allah. Ya, takut pada Allah tu maksudnya takut kepada sifat yang Allah terjemahkan nanti. Kita takut Allah berikan. Mudarat itu bukan takut kepada masalah itu. Sebab tu jangan takut dengan masalah menjauhkan kita pada Allah. Takutlah kepada Allah yang menjadikan masalah. Maka bila kita takut kepada Allah yang menjadikan masalah, sebab apa? Sebab ada mudarat dan manfaat yang Allah kontrol. Bila mudarat itu Allah lepaskan pada masalah, masalah kita tak selesai. Aduh, dia tak kena. Sebab tak faham isu ni. Bila kita faham isu itu pokoknya adalah meyakini mudarat manfaat hanya pada Allah, maka kita pun jelas, kita faham, kita lihat, ya Allah, mudarat ini hanya pada Engkau, ya Allah. Ya Allah, angkatlah mudarat ni. Ataupun tiada ada mudarat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Maksud kata kita fahamlah, bukan kita nak cabar. Tak ada mudarat ni. Jangan, itu meremehkan. Tapi bila berlaku sesuatu permasalahan, kesusahan, kita tahu isu pokoknya adalah meyakini Allah. Lalu Allah nak fahamkan kita, susah ni, kita faham mudarat kat mana? Susah ni ada. Mudarat kita faham ada tak? Tak ada. Sebab apa mudarat tak ada? Sebab mudarat bukan ada pada susah. Mudarat ada pada Allah yang menjadikan susah. Jadi, susah ada, mudarat tak ada. Boleh jadi tak mudarat itu duduk pada senang? Boleh. Senang ada, mudarat pun ada. Maka kesenangan yang memudaratkan. Kesusahan yang memanfaatkan. Dia boleh jadi terbalik macam itu. Dia boleh jadi terbalik macam itu. Kemudaratan yang ditentukan itu bukan tertakluk pada keadaan, tapi pada ketentuan Allah. Boleh jadi keadaan itu senang, tapi mudarat. Boleh jadi keadaan itu susah, tapi manfaat. Jadi kita nak tengok yang mana? Nah, maka nak tengok yang mana? Maka tengoklah manfaat mudarat. Ustaz yang romantik, kenapa bila kita belajar terkadang tutup, esok lusa Allah uji kita? Cash. Benda ni macam ini. Kita kena faham satu perkara. Masalah itu sentiasa ready untuk kita. Jadi syukurlah masalah itu datang awal. Syukurlah datang tengah kita belajar. Kan saya dah bincangkan sebelum ni. Kita nak datang dengan keadaan macam mana? Datang dengan keadaan nak diajar, dia ni nak diajar ni malah belajar. Ataupun kita diuji ketika kita sedang belajar. Bersyukurlah kita diuji, kita sedang belajar. Maksud bila masalah datang, kita tahu. Ujian datang, kita tahu. Oh, ini aku sedang belajar dan aku sedang diperjalankan untuk belajar melalui masalah tadi. Daripada kita tak nak belajar, datang masalah, datang ujian. Tertiarap. Sebab apa? Tak nak belajar. Bila tak nak belajar, dia kena diajar. Bila kena diajar, kita akan diajar dengan masalah. Tapi kalau kita belajar, masalah adalah praktikal. Masalah tu adalah macam kita masuk universiti, kemudian kita ada latihan industri. Dah masanya untuk kita belajar lah. Sebab tu kita kena tetapkan diri dengan izin dan kudrat iradah Allah Ta'ala ni. Maknanya kita kena berusaha, minta Allah bantu kita, tetapkan kita dalam sentiasa belajar. Jangan kita duduk sibuk dengan dunia nak. Yalah, kadang-kadang ada orang dia sibuk dengan susah senang dunia kan. Patutnya dia sibuk belajar untuk menghadapi susah senang dunia. Cuba ambil point ni. Sibuk belajar untuk berhadapan dengan susah senang dunia. Kita ni sibuk belajar. Bukan sibuk nak lari daripada susah senang dunia. Ada orang sibuk nak senang.
Sibuk nak lagi pada susah. Dia tak nak sibuk belajar. Akhirnya, oh bahaya dunia ni keras. Oh dunia ni, sepak terajang aku, sepak itu, sepak ni. Nampak tidak? Memang saya macam tu, belajar je datang hujan. Tak, memang macam itu. Memang macam itulah. Itulah adat dia. Bukan kata kita nak tunggu aku dah belajar ni, lepas ni datang hujan. Tak payah fikirlah macam itu. Dia memang begitu. Ni kan hadis ni kan. Ni saya baca boleh hadis yang tadi kita baca, yang riwayat yang lain. Riwayat lain kata apa? Yang hadis yang bawah, wa fi riwayat Ghari Tirmizi, selain daripada riwayat Imam Tirmizi, apa nampak? Apa nak kata Nabi? Ketahuilah bahawa kemenangan ada bersama kesabaran, kelapangan ada bersama kesusahan, dan kesukaran ada bersama kesenangan. Jadi bila kita belajar, ada bersamanya ujian. Bersama. Tinggal lagi orang tak nak belajar. Dia tak tahu bersamanya ada ujian. Dia ditinggalkan belajar, ujian ada. Contoh lah. Kita ni SPM. Semua orang kena masuk SPM. Dia tak nak masuk kelas. Padahal perpesaan ada. Hanyut ada. Duk sibuk. Pergi sana. Join sukan sana. Join kelab sana. Dia tak nak belajar. Akhirnya, exam tu apa jadi? Fail. Nak jawab apa? Atau dia sibuk belajar. Dia tak nak tahu soalan. Pun tak boleh juga. Sebab dia berserta bersama-sama. Maka ketika kita belajar, kita kena faham apa yang nak disoal daripada belajar nanti. Ni kita nak belajar. Hari ni kita belajar fizik. Kemudian mesti cikgu akan terangkan kepada kita. Okey? Sekarang ni soalan latih tubi untuk SPM ya. Kan beriringan tu. Mana ada belajar, tak ada ujian. Mana ada ujian, tak ada belajar. Dia mesti beriringan. Kan? Belajar dan ujian. Belajar ni tentang apa? Tentang iman. Belajar tentang faham tentang Allah. Sebab ujian adalah berkisar berkenaan tentang Allah. Jadi memanglah ujian datang. Tapi kan tadi isunya kita dah tak jadikan isu dah. Isunya kita dah faham. Isu dah faham. Masalah tetap ada. Masalah ada. Isu dah faham. Sekarang ni kita nak selesaikan dengan tindakan. Masalah ni persoalan lah. Persoalannya timbul daripada isu tadi. Isu meyakini rezeki Allah. Kita dah tak ada isu sebab kita nak belajar tentang Allah. Timbul tak masalah? Ya, masalah macam mana nak yakin. Kita dah belajar, macam mana yakin. Okay, cara nak yakin, buatlah. Buktikan yakin pada Allah. Jaga solat. Itu tanda yakin lah. Itu maksudnya. Kalau kita tak ada tindakan, persoalan tu akan terus terawang-awang. Menjadi persoalan. Ya ke tidak yakin? Allah bagi tahu dah. Soal rezeki itu urusan aku. Urusan kamu taat. Bila kita faham isunya tentang rezeki, persoalan tadi timbul kerana ada isu tadi. Tapi kita dah faham isu ni apa. Masalah tidak lagi jadi masalah kerana kita sudah ada come out dengan af'al. Tinggal lagi, kadang-kadang kita tak faham. Aku solat ni, ada kaitan dengan rezeki ke? Bukan rezeki ni kena kerja. Ada kena faham macam itu. Bukan kena usaha. Habis solat tu bukan usaha. Kadang-kadang kita underestimate sebab kita tak faham isu. Kan kita faham isu rezeki tu tentang Allah. Ni tu siapa nama influencer tu kan, yang China tu, Sam Lin. Apa nama dah? Sam Lin. Allah boleh datangkan seorang manusia yang bukan Islam. Tiba-tiba dia boleh impress dengan solat. Bukan sekadar impress, dia cari jawapan tentang solat dan dia bagi duit. Dulu orang kata takkan solat dapat duit. Ni Allah tunjuk lah. Walaupun tak tunjuk secara setiap orang solat dapat duit, tapi berlaku. Nak bukti semua dapat duit baru nak solat. Nak jaga solat. Waktu tu kita solat sebab duit lah pula. Tak nak sabar macam itu pula. Kan? Jadi sebab tu kita kena yakin. Yakin tu datang dulu. Yakin tu datang dengan ilmu. Ilmu tentang Allah. Yakin tentang Allah
Mesti digabungkan dengan 3 perbahasan. Wajib, mustahil, harus. Ini mesti dicanaikan, mesti dilumatkan. Mesti dibahas, mesti diulas, mesti disyarahkan hingga kita ni, orang kata apa, menerimanya dengan lapang. Menerima dengan lapang. Yakin kepada Allah. Contoh lagi kita ni, yakin. Kalau yakin itu, mesti dengan ilmu. Ilmu tu tentang tauhid, tentang Allah. Nah, mestilah berserta dengan sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Wajib tu pula kita kena faham nafsiyahnya, salbiyahnya, ma'aninya, maknawiyahnya. Kena faham lah. Tak dapat faham secara turutan menghafal semuanya. Sekurang-kurang kita faham induknya. Dan faham tu bukan datang sehari dua. Janganlah kita mendabik dada pula, oh, saya dah setahun mengaji, faham. Mana maunya. Betul ke faham? Jangan. Orang faham ni, orangnya takkan tinggalkan pengajian. Dia dah faham. Kalau tinggalkan pengajian, tak faham lah tu. Dia dah faham, dah tinggalkan apa? Dah makan. Dah faham makan kan? Adakah orang dah faham makan, tinggalkan makan? Oh, saya dah faham nak makan macam mana. Jadi, saya dah tak payah makan dah. Kau dah faham makan, memang kau hari-hari makan. Dan lagi pula tahu cara makan. Cara makan, faham dah makan kepala kambing. Hari-hari dia makan silai bulan. Aku dah faham dah. Faham. Bila dia faham, dia dah tahu rasa macam mana. Mana mau nak tinggalnya. Kalau dia dah faham tentang belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, sehari, bukan kata sehari lah, setiap saat dia akan pastikan dia akan terkait dengan sifat Allah. Nak cakap apa? Nak pula pengajian tentang Allah, lagilah dia bagi masa. Sebab itu intipati je, pokoknya mengenal Allah. Mengenal Allah itu mesti datang dengan kefahaman, datang dengan ilmu, datang dengan mujahadah. Dia bukan datang main tinggal gitu, dia dah faham tinggal. Dah. Orang faham lah dia takkan tinggal. Dia tinggal tu mana dia tak faham lah. Malah kadang-kadang berselisih faham. Tidak sefahaman. Datang konflik, dia tinggal lah. Dia salah faham. Orang suruh mengaji, dia pergi buat benda lain. Orang suruh mengaji, dia tak fokus. Dah tak faham nak macam mana. Memanglah dalam pengajian pula ada ujian kan? Ujian. Lagi pula nak cari. Kita nak mencari suatu yang dah lama saya impikan. Saya doa kepada Allah ni. Ya Allah, tunjukkanlah jalan. Sekali Allah bagi. Ingat jalan mengenal Allah ni datang dengan semudah ABC. Apa nama? Orang panggil siapa nama tu? Dia panggil pakcik dia yang pakai spek mata. Orang selalu datang podcast. Siapa kenal? Siapa nama dia pakcik tu kan? Dia kata pakcik. Pakcik apa nama dah? Dia ada orang panggil dia podcast. Dia tengah ambil PhD, umur 61. Dia pakai spek mata bulat tu. Saya bagi figure, mesti ada perasan pakcik tu. Dia claim dia seorang pakcik. Apa nama pakcik tu? Okay, point nak cerita. Dia cerita tentang yang sifat 20 ni Ummul Barahin. Faridul Faraid ni adalah karangan ulama tempatan antara 29 kitab yang keluar daripada kupasan Ummul Barahin. Induk kepadanya kitab yang lama Bidayatul Hidayah. Siapa yang memahami sifat 20 kajian Dr. Neo Syukri ni, dia akan faham semua kupasan tadi. Sebab tu jangan tinggal sifat 20 ni, sebab dia sejarah. Kadang ada orang dia terus pergi situ, dia lah rezeki masing-masing lah. Dia cerita apa pakcik tadi tu? Seorang wali Allah, Ibrahim Adham, dia kata. Ibrahim Adham tak silap saya. Saya cerita dengar sebitan, nanti saya cakap boleh lah. Point dia kata, nak masuk tandas kena bayar. Dia menangis. Wali Allah ni menangis. Orang tu panik kan? Kenapa menangis? Tak apa, tak ada duit, tak payah bayar. Kata masuk. Dia kata apa? Saya menangis. Nak masuk tandas pun kena bayar, tempat yang kotor kan? Macam mana pula nak masuk syurga? Dia punya tamsil tu. Ya tak iyalah kita. Nak masuk tandas pun kena bayar je mas sekalian. Kau ingat syurga tu free ke?
Tak payah. Dah. Bayar pula bukan dengan duit dunia. Mata wang dunia tak main, tak mata wang dunia. Tak main mata wang dunia memang sekalian. Sebab tu tak laku duit. Ingat, syurga boleh beli dengan duit. Dia kena susah-susah untuk yakin. Sekarang mana kesusahan kita nak belajar yakin? Mana? Mana kesusahan kita untuk yakin? Kita susah untuk keluar pada susah, bukan untuk yakin. Benda ni pun kadang kita susah nak bezakan. Ada orang susah, bersusah-susah sebab nak keluar pada susah. Ada orang bersusah sebab nak yakin ketika susah. Lepas tu belajar. Kita praktikal je mas sekalian. Ini sebenarnya perbahasan kita untuk memperhalusi perjalanan kita. Ada orang nampak susah dia. Susah dia untuk senang, bukan susah untuk yakin. Jadi kebaikan apatah lagi dengan Allah ni priceless. Jadi bila priceless, so apa berkira kita nak bagi masa yang konsisten? Jadi kena ada satu konsistensi. Tu kaedahnya. Jadi memanglah kalau dia bandingkan dengan kita macam ni, menjaga malam sekejap, berapalah sangat, tak terbandinglah dengan nikmat dunia ni mas sekalian. Kita supaya tak terbandinglah. Selalu ingat macam itu je. Tak terbandinglah nikmat yang Allah nak bagi ni. Setakat kita. Dan nikmat tu pula datang pada Allah. Kita boleh buat ni pun sebab daripada Allah. Kan? Tinggal lagi Allah bagi kita sihat dah. Kalau sakit pun ya Allah, aku usahalah untuk ingat. Nanti bantulah ya Allah. Kan? Taib. Jadi itulah jemaah sekalian. Berbalik kepada pembahasan kita, isu dan masalah perlu kita berhalusi. Dan kita perlu berulang-ulang ni. Supaya kita mudah-mudahan tidak tersilap. Tidak tersilap dalam kita mengatur arah kehidupan ni. Supaya kita tidak hilang fokus daripada untuk kita sentiasa menetapkan insya-Allah hati kita ni tetap menghadap kepada kebesaran Allah Ta'ala. Walaupun dalam apa juga keadaan. Memang kita hari ni berhadapan dengan masalah tadi kan, susah senang nak selesaikan itu, nak selesaikan ini. Tapi isu kita adalah mengenal Allah. Kita dah faham isu tu. Apa yang kita lalui itu kita hadapinya. Kita hadapinya dengan keyakinan. Susah untuk berhadapan dengan isu susah dan senang ini. Susah bagaimana? Susah untuk yakin. Bukan susah untuk keluar daripada susah ni. Tapi kita nak susah untuk yakin. Macam ni kita malam ni. Ni nak bina yakin. Ini susah ni. Duk kan, buat kelas pukul 12 lebih macam ni. Nak bina susah lah. Nak bina susah. Waktu lain dah ke lain kan? Ada urusan lain. Allah bagi waktu ini, kita manfaatkan waktu ini insya-Allah. Baik. Wallahu alam. Baik, mas sekalian, kita tutup dengan munajat umat. Insya-Allah. Ini pun nak susah-susah mas sekalian. Munajat umat baca Fatihah ulang-ulang ni, tahun kita baca ni. Tapi alhamdulillah mas sekalian, perhati baik-baik. Perhati baik-baik cuaca kita. Nampak simple je mas sekalian, setengah orang kan. Tapi tak, kejap. Ya, datang. Masalah datang. Tapi mudarat tu diangkat. Masalah memang datang. Banjir pum datang. Tapi mudarat tu diangkat mas sekalian. Bila mudarat angkat, maka diam lah. Dah tak ada berbangkit lah isu. Jadi mudah-mudahan lah tim skuad munajat umat ni terus menyumbang doa dengan yakin. Walaupun kita mudah-mudahan Allah pandang lah kita. Allah pandang usaha kita yang kecil ini. Yang usaha kecil tapi kita bertawassul dengan satu anugerah yang besar, yang sangat besar. Ini Al-Fatihah. Al-Fatihah, dan kita saling doa mendoakan. Kita saling doa mendoakan. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, terutama jemaah kita semua yang seringkali istiqamah dalam pengajian kan. Susah payah untuk mengaji ni bukan sebab apa? Sebab kita nak supaya menjadi saksi di hadapan Allah. Tu saja, bukan ikut sesiapa. Allah Akbar. Betul Ustaz, bila tengok langit cuaca, selalu ingat Ustaz dalam tim munajat umat. Alhamdulillah, hazam yang falir. Mudah-mudahan lah mas sekalian. Mudah-mudahan Allah pilih lah kita antara yang menyumbang kepada doa dengan Al-Fatihah ni. Alhamdulillah, cuaca
datang, tapi alhamdulillah sangat. Masya Allah, hazam min fadli Rabbi, dengan berkat munajat umat ni. Alhamdulillah. Mak saya selalu cakap, ibunda saya antara yang konsisten ikut. Lalu cakap, mudah-mudahan dengan berkat munajat umat ni, Barit. Kata, mudah-mudahan dengan berkat munajat umat ni, dengan Al-Fatihah yang kau baca ni. Jadi memang itu je mas sekalian. Bila kita berdoa, kemudian ada tawassul dengan Fatihah. InsyaAllah, tabarakallah. Alhamdulillah. Jadi itulah, kita teruslah berkhidmat. Selagi mana Allah berikan kita kederat, Allah beri kita masa, Allah bagi kita tenaga. Mudah-mudahan khidmat kita yang kecil ni dipandang besar di sisi Allah. Walaupun manusia tak pandang pun. Manusia tak tahu. Tapi Allah tahu. Cukup Allah tahu. Cukup Allah tahu kita sedang berkumpul atas talian ni dengan beberapa yang ada ni, kan, berkumpul kan, dengan berharap kepada pertolongan Allah, dengan berharap melalui munajat umat ni, maka untuk selesaikan fi kulli hajat, urusan dunia dan akhirat kita dipermudahkan, diselesaikan. Walaupun ambil masa, tapi masa tu mudah untuk kita hadapi. Walaupun panjang, kadang-kadang urusan tu kan dah selesai sehari dua. Dia ambil masa kan, ambil masa. Tapi dalam ambil masa yang panjang, kita mudah untuk hadapi masa tu. Setengah orang tak boleh hadapi proses kan. Jadi bila kita mohon Allah mudahkan urusan kita, maka kita mudah untuk hadapi apa saja proses yang berlaku. Sebab memang dunia ni perlukan proses, dia bukan instant tiba-tiba kan. Allah Akbar. Bismillah. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan semua jemaah yang daripada malam ni ya Allah kabulkan ya Allah segala hajat kami dalam urusan dunia dan akhirat kami ya Allah permudahkan ya Allah segala urusan dunia dan akhirat kami ya Rabb. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan pada umat Islam di seluruh dunia khususan di Palestin wa fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa khususan di Malaysia ya Allah jauhkan pada balak bencana malapetaka banjir besar kemarau berpanjangan dan juga negara-negara Islam yang lain dan juga di mana saja jemaah kami berada ya Allah. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah. Berkat daripada Majlis Munajat Umat ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita, qabul segala hajat kita jemaah sekalian, insya-Allah. Bagi yang istiqamah ikut kan, boleh jadikan tawassul dengan majlis ni dengan berkat Majlis Munajat Umat, ya Allah, yang telah dibacakan pada setiap malam, ya Allah, maka berikanlah kebaikan kepada, sebab kalau nak dapatkan baca 7 qiraat 14 riwayat ni kena ambil ijazahnya. Kena tunggu saya ada lah kan. Tapi bisa katalah perlukan pada waktu-waktu tertentu, emergency apa-apa, maka air yang dah dibacakan juga, alhamdulillah. Ini air ni mana yang jadikan, selalu saya ingatkan, mana yang jadikan air ruqyah tu jangan dicampur-campur dengan bacaan lain. Kalau nak buat air lain, kita air lain. Kerana Fatihah ni dia jadi ibu dah, ibu dah pati. Sambil baca tadi, saya terlintas. Saya nak ceritalah supaya menjadi bukti. Mudah-mudahan berkat munajat umat kita ni lah. Berkat munajat umat ni. Pertama, kita tengok Al-Fatihah ni menjadi pemudah bicara. Pemudah perkara, urusan segala dipermudahkan. Baik, bila sebut tentang urusan dipermudahkan ni, jemaah sekalian, kita kena perhatikan. Dalam hidup ni kita perhatikan urusan-urusan kita. Urusan-urusan yang mana kita terlibat secara langsung untuk menguruskan. Kita ada dalam tu. Macam tu, kita, jemaah yang ada dalam ni, berada dalam pengurusan keluarga, majlis, kemudian urusan untuk apa-apa urusan lah. Walaupun dia indirectly bukan urusan kita, tapi urusan keluarga. Wallahi mas sekalian, bila kita jadi pengamal yang benar-benar menghayati tentang munajat umat ni, wallahi Allah tunjuk kemudahan. Macam saya baru ni lah kewafatan meninggal mak mertua kan, yang kedua ni. Waktu tu majlis. Dan saya ingat cerita sebelum mak mertua meninggal, atuk tu. Waktu tu saya ada kat situ. Jadi dia ada persamaan. Ini yang mana saya terlibat langsung lah. Pengebumian tu dia pemudah, cepat betul. Contoh arwah tu Zuhur, meninggal Zuhur, ke bumi Asar. Ni Mek meninggal Asar, ke bumi Isyak. Mudah. Waktu tu datang memang saksi lah. Tak apalah, ni nak cerita sebab kita munajat umat. Yang tak faham tak apa, atau kat tepi yang tak faham. Yang faham ni, dah 2 kes dah. Satu jiran saya sini, mak yang uzur juga. Jadi Al-Fatihah tu lah saya baca. Belum tu pakai nebulizer tu, cungap lah. Bila dah dibaca kan, besok dia cabut. Maksudnya konsisten, stable. Maksudnya tak adalah dengan mencungap-cungap tu. Jadi bila dah dibacakan, kemudian dia slow down, turun, habis. Tak adalah nampak sengsara tu, tak ada. Dia semua tidur, macam tidur, zoom, pergi, habis. Dah sempat saya balik, saya datang balik, semua. Habis majlis, lepas adik saya lepas tu, baru lepas kahwin, nikah adik, majlis, turun. Jadi pengurusan tu semua, saya tengok sendiri, Allah. Mudah-mudahan lah, kita kan duduk dalam majlis munajat umat. Saya harap jemaah sekalian yang ikut majlis munajat umat ni, apabila terlibat dengan pengurusan keluarga ke apa ke, tetap kita jadi sebagai orang yang booster, pemudah cara. Sebab kita ada situ, sebab kita duduk beramal setiap malam ni, bukan kosong-kosong ni, buta-buta beramal malam-malam macam ni. Ingat buta-buta, tak ada memang sekedar, mesti akan jadi penyebab kemudahan seseorang. Kena yakin, bukan sebab kita pula. Sebab apa? Sebab ni kita faham tu, inilah kita duduk ngamal Fatihah ni kan. Kita bagi kredit balik dekat kalamullah, apa masalah kan? Bukan kredit kat kita sebab aku lah ni. Kalau sebab kita nyusah semua. Kita ni memang menyusah manjang, tak ada yang mudahnya. Tapi bila semua tu dipermudahkan, masya-Allah, banyaklah kemudahan. Jadi majlis sempat berlangsung, tak ada nak fokus tiba. Contoh kalau zaujah kan, mak dah sakit, takkan duduk kat majlis pula, dah
bagi dua pula kan, tengah mak sakit, tengah ini, dia tak ada. Habis majlis, habis selesai, pum, dapat tahu. Pum pergi. Stay pun saya balik. Saya patah balik. Lepas tengok pergi, selesai habis. Ke bumi pun dekat tempat arwah ayah yang dah berapa tahun? 50 tahun lebih. Ada 40 tahun. Arwah ayah. Tanah kuburan tu. Ada tempat untuk mat kat situ. Allah bagi ruang tu untuk duduk selang satu dia. Dengan mat, dengan arwah ayah dah meninggal 50 tahun lah. Tiba ada tempat untuk mat dikebumikan dekat kubur. Ke mana dibangkitkan dengan yang sama lah. Nampak? Jadi sebab anak isteri kan duk ngamal, duk ikut mengamal. Contohnya dalam ni semua yang mana zaujah ni isteri duk mengamal. Jadi kalau sebab memudahkan urusan, nanti suami jadi mudah, keluarga jadi mudah. Jadi nampaklah kesan kita beramal tu. Mudah-mudahan. Sebab tu tadi kan apa kita doa ni? Ya Allah kan, fi kulli hajat wa khususan segala urusan yang Allah kabulkan, segala hajat dunia akhirat. Permudahkan segala urusan dunia akhirat. Memang mudah memang sekalian. Keikutkan memang susah. Susah nak pergi, nak patah balik, nak ini. Saya pergi ride motor ada zap macam itu, patah balik macam itu. Patah balik, pergi ceramah. Saya tengok, saya rasalah benda tu. Rasalah Allah permudahkan dengan sebab mudah-mudahan berkat munajat umat ni. Dan banyak lagi lah. Ini yang dekat saya lalui ni. Memang sebab di event besar kan. Event besar ni dah urusan tadi. Keluarga nak uruskan ni lagi, kat sini lagi. Jadi bila banyak urusan itu yang serentak berlaku, maka kat mana kuncinya? Ini tadi kan ifazilah tadi. Ifazilah tadi kita jaga Allah dengan menjaga munajat, kita jaga. Kita tak lagi. Mudah-mudahan itulah berlaku. Mudah-mudahan itu sebab daripada munajat ni dan semua yang terlibat malam ni, yang mana orang kata apa, istiqamah. Wallahi tak sia-sia pasal. Jangan pandang mudah dengan amalan-amalan yang ada martabat tinggi, terutama dalam bab Fatihah ni. Walaupun kita mudah membacanya. Jangan pandang mudah. Memang saya dah tengok depan mata kepala sendiri. InsyaAllah mudah-mudahanlah semua yang terlibat malam ni, yang ikut pengajian, yang istiqamah. Susah tu ada, macam tadi masalah ada. Tapi bila kita betul-betul involve dalam majlis ini, bila kita masuk dalam keluarga, kita masuk dalam masyarakat, kita ni menjadi asbab Allah datangkan kemudahan. Itu yang kita nak. Kehadiran kita ni, kita tak nak jadi penyebab orang susah. Kita nak kehadiran kita ni dalam masyarakat, dalam keluarga kita, dalam ni menyebabkan orang senang. Itu antara benda yang Nabi nakkan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan jemaah sekalian. Ya, wallahualam. Mohon ampun maaf daripada saya ada kekurangan. Terkasar kata tu kurang bicara dan penyampaian. Ya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita malam yang penuh barakah. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.